Baiklah, untuk rekod transaksi khas, okey. Rekod transaksi khas adalah satu bentuk ataupun fungsi baru yang saya tambahkan di dalam version 2.7 ini. Secara asasnya, dia melibatkan debit dan kredit, okey. Untuk rekod transaksi khas ni anda perlukan sedikit pengetahuan berkenaan dengan debit kredit ni. Tapi secara general, debit kredit ni tidaklah susah. Contoh kan, ada satu transaksi yang biasa kita lakukan, contoh adalah kita nak transfer duit. Transfer duit daripada bank satu kepada bank dua. Contohnya macam tu. Okey. So, kita akan gunakan transaksi khas seperti ini. Okey, contoh yang pertama adalah saya masukkan contoh 1/3. Okey, transfer dari bank Islam ke Maybank contoh. Okey. Kalau kita nak buat bank Islam ke tunai pun boleh, tunai bank pun boleh. Ini contoh dia. Okey. Sekarang kita tengok sini. Okey, bank dulu. Okey, katakanlah kita nak transfer daripada bank Islam pergi ke Maybank. Okey, kita nak transfer RM25 7% ke Maybank. Okey, RM25 7%. Okey, so kita pergi ke bahagian transaksi tadi, transaksi khas. Debit, okey, kalau kita baca di sini, kita ada petunjuk di sini. Debit ni adalah yang berwarna biru. Ni biru ni adalah bahagian debit. Okey, maksudnya adalah sebarang penambahan, contohnya kalau kita nak ada duit masuk, penambahan dia akan berlaku di sebelah debit, tapi pengeluaran akan berlaku di sebelah kredit. Okay, maksudnya kalau kita nak transfer daripada bank Islam ke bank ni adalah di bahagian bank, dua-dua debit. Okay, jadi kalau kita letak sini debit, maksudnya kalau contoh kita debit ni kan, bank yang kita nak masukkan debit ni nak menambahkan dia. Menambahkan adalah bahagian Maybank. Sedangkan yang duit keluar, kredit, bank juga, tapi adalah daripada bank Islam. Okay. RM25 7%. So kita tengok sini, pergi bank. So ingat dia dah transfer ke sini. So dia 1,500, dia jadi 730 di bahagian Maybank. Okey. Seterusnya transaksi lagi adalah sama juga konsep dia. Kalau anda daripada contoh daripada tunai ke bank pun sama juga. Anda mungkin nak key in dia punya transfer ataupun cash deposit to Maybank from cash in hand. Okay. So, yang duit masuk adalah to Maybank. Okay. Maybank. Dan duit keluar bertunai. Tunai di tangan. Okay. Ataupun nak tunai di tangan. Kita tengok di sini kejap. Nak bagi nampak lah. Okay. Kita masukkan tunai di tangan RM90. Okay. RM90. So, dekat bahagian tunai, dia akan berkurang. Okay. Dia dah jadi 100. Dekat bahagian Maybank, dia dah bertambah. Okay. So, seterusnya adalah transaksi khas ni adalah merujuk kepada tadi saya cakap berkenaan dengan aset tetap. Okay, aset tetap dulu. Aset tetap kita ada beli secara kredit. Okay, contohnya kita ada beli aset baru. Okay. Contoh adalah motosikal. Motosikal kita beli secara kredit. Okay, motosikal dia akan ada dua bahagian yang kita perlu isi, iaitu lain-lain pemihutang. Sebab lain-lain pemihutang ni adalah kita ada kredit ataupun ada tanggungan dengan kita punya pengguna motosikal tersebut. Okay. Contoh kita beli dekat kedai. Okay. Contoh motosikal dan kita punya lain-lain pemihutang. Dan itu semasa ni lah Honda Bike Senang Berhad. Okay. So kita lihat di sini. So Honda Bike kita berhutang dengan dia untuk beli motor tersebut dengan nilai berapa? Contoh katakan RM5,000. Okay. So kita akan masukkan transaksi hadis sini adalah dekat bahagian sini 3/3. Okay. So sini adalah kita beli motor secara kredit. Okay. Yang bertambah tadi adalah kita masukkan aset tetap. Apa dia? Motosikal. Okay. Dan yang akan bertambah juga untuk bahagian lain-lain liability LS ni. Anda boleh di sini. Dan kedai motosikal ni Honda Bike Senang Berhad. So contoh harga dia RM2,500. Okay. So dekat bahagian aset tetap kita akan bertambah motosikal RM2,500. Okay. Dan juga di bahagian liability semasa juga akan bertambah sebanyak RM2,500. Alright. So kita akan lihat transaksi bahagian dekat transaksi ni
Contoh itu adalah contoh dia. Okey, ada juga ambilan. Kita ambil contoh buat ambilan. Okey, ambilan. Sebelum tu saya buat aset semasa. Aset semasa ni tadi kita tengok di sini bayaran sewa terdahulu. Alright. Sewa terdahulu. Contoh bayaran sewa terdahulu tadi kita dah ada rekod. Kita nak reduce sekali sebab kita dah bayar. Okay, seperti itu kita cakap kita punya sewa adalah 1,500 kan. Okay, 1,500. Dashboard. Oh, sorry. Kita pergi ke transaksi khas. Okay, 4/3. Okay, sekarang kita nak kontrakan perbelanjaan sewa. Perbelanjaan sewa. Okay. Sebab ni adalah contoh rekod dia yang lebih advance. Tu saya untuk yang bahagian transaksi ni anda perlu ada sedikit pengetahuan akaun lah. Okey, tapi kalau anda tak ada transaksi khas seperti ni, anda boleh abaikan saja dan boleh rujuk pada macam untuk transaksi. Mostly untuk yang transaksi khas ni kita akan hanya ada 3 yang basic. Okey, contoh adalah transfer daripada bank ke tunai, transfer duit, dan juga kita ada buat ambilan, dan juga kita ada susun nilai. Itu saja transaksi 3 yang biasanya kita akan rekod dalam transaksi khas. Okey, yang ni sebut additional lah. Okey, contoh yang sewa ni tadi kita ada pergi PR sewa. Sekejap. Sewa. Tadi pergi sewa sini, sewa office ada tak? Sewa pejabat. Okey. So dan seterusnya kita pergi ke bahagian LAS. Okey, sebab kita dah ada bayaran sewa sebenarnya sebab kita dah bayar lamsam. So kita bila dah start bulan tu dia akan berkurang. Bayar sewa terdahulu. Okey, bayar 1,500. Alamak. Sorry. Okey, 1,500. Okey. So kalau kita tengok di sini tadi aset semasa, so dia dah berkurang menjadi 12,000. Okey, sebab kita dah claim dia jadi 12,000. Dan contoh dekat bahagian perbelanjaan dia dah ada bertambah sebanyak 1,500 di sini. Alright. So seterusnya adalah transaksi, saya ambil transaksi biasalah. Okey. Ambilan ni merujuk kepada sebagai pemilik kita buat ambilan dekat kita punya business. Okey. Dan biasanya ambilan ni dia akan terus tolak dengan modal. Okey. Jadi transaksi dia adalah seperti ni. 5/3. Ambilan ni bukan gaji. So dia tak akan masuk dalam kita punya perbelanjaan. Dia tak akan masuk bahagian perbelanjaan dia. Dia tak akan masuk di sini. Dia akan tunjuk di bahagian kunci kira-kira iaitu di sini. Ambilan di sini. Alright. So saya pergi sini. Transaksi khas. Ambilan oleh pemilik. Okey. Kita cari ambilan. Okey. Dan mungkin kita ambil daripada bank ataupun tunai lah. Kita tengok tunai dia berapa. Tunai. Okey, kita ambil mungkin daripada petty cash 100. Okey. Tunai petty cash 100. Right. So seterusnya adalah kita buat susun nilai. Susun nilai ni adalah kita nak buat perbelanjaan, setiap aset kita akan ada susun nilai dia every year. Okay, contoh kalau kita tengok di sini, kita punya aset tetap ada contoh kereta Proton. Okay, kita dah kira-kira kita ada 1,000 dia punya ataupun 2,000 dia punya susun nilai dia. So kita pergi sini transaksi khas, kita pergi ke sini 63 perbelanjaan susun nilai kereta. Okey. So susun nilai kereta, kita pergi ke susun nilai dan masukkan susun nilai. Okey. Dan aset tetap dia adalah apa? Tadi kereta. Alright. So sebanyak 2,000. So dekat sini susun nilai kita akan ada penambahan. Okey, dan juga dia akan show dekat bahagian penyatuan terugi. Okey. 2,000. Dan juga kita punya aset tetap akan berkurang. Dia punya nilai dia menjadi 10,000. Okey. So untuk transaksi khas itu sahaja yang ingin saya tunjukkan.
Kalau anda ada join training kita, so kita akan go through semua ni based on bisnes anda lah. Ini secara umum, ini adalah kegunaan untuk transaksi khas. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk uh, menghasilkan laporan. Okey, memang laporan dah terhasil. Okey, semua dah terhasil, tapi kita nak tengok macam mana kita nak print dia ataupun nak save dia dalam bentuk PDF. Okey, kita akan berjumpa selepas ini.